Okey, jadi hari ni kita akan ada sesi pengenalan. Saya akan kenalkan diri saya dan juga tentang matematik tu sikit. Okey, untuk pengetahuan semualah yang baru dengar, yang baru masuk boleh dengar. Okey, matematik itu indah. Okey, saya lecturer matematik. Jadi nak tak nak saya punya skill berkaitan dengan matematik lah. Okey, kalau sekadar mengira tu memang saya terror lah. Okey, awak boleh mengira? 1+1 tahu? Tahu? Okey, saya tahu jawapan dia 2. Tu namanya terror lah. Okey. Tu matematik. Okey, nama saya tadi saya dah sebutkan Abdullah bin Aziz. Yang itu gambar saya dengan anak saya pada 7 tahun yang lalu. Anak saya pun dah darjah 2 sekarang ni. Okey, status berumah tangga anak saya baru 1. Sampai sekarang pun baru 1. Okey. Pekerjaan saya dekat Cybernetic adalah pengurus dengan pensyarah. Okey, kelayakan saya adalah Bachelor Science untuk Honors Mathematics daripada Universiti Melaya. Okey, kejayaan yang paling saya banggakan, selain daripada dapat anak lah dengan kahwin, kejayaan saya adalah Best Student for AdMed Form 5 MRSM Certain. Pernah ambil AdMed? Pernah ambil AdMed? Pernah? Nah, Jadi siapa yang dapat A angkat tangan? Okey, matematik moden ambil, semua ambil kan? Matematik awak punya panggil apa? Matematik kan? Bukan, tak ada moden dah sekarang kan? Okey, matematik siapa yang dapat A? Angkat tangan. Saya. Oh, bagus awak. Majoriti DCF semua adalah bagus. Okey, jadi DCF, untuk masuk DCF sekurang-kurangnya awak kena kredit matematik, betul? Betul kan? Jadi saya rasa basic matematik awak memang sangat tinggi lah. Jadi memudahkan saya untuk ajar lah. Okey. Jadi kalau apa yang saya ajar tu tak berapa tepat, awak boleh betulkan, tak ada masalah. Nanti kemudian. Okey, jadi pengenalan. Hari ni kita nak berkenalan dengan saya, matematik dengan subjek ni. Okey. Kita berkenalan dengan matematik dulu. Kenapa saya ambil matematik ni sebagai saya punya sebahagian daripada hidup lah. Okey. Sebelum tu saya nak tanya dulu, siapa yang memang suka matematik? Angkat tangan. Okey, nampaknya seorang je, 2 orang. Yang lain tu kurang suka lah maksudnya. Okey. Betul kan? Ke ada sejarah di situ yang mengatakan matematik ni adalah benda subjek yang antara saya tak suka. Kononnya lah. Okey. Okey. Orang kata kalau tak suka maka tak cinta kan? Betul kan? Kononnya. Jadi kita berkenalan dulu. Sebelum betul-betul awak suka atau tidak dengan matematik, kita berkenalan dengan matematik ni. Menatang apa sebenarnya matematik ni? Walaupun awak dah belajar daripada bila awak belajar daripada baby kan? Awak belajar 1, 2, 3, lepas tu naik tadika, awak belajar lagi 1, 2, 3, darjah 1, belajar lagi tambah tolak sampai darjah 6 UPSR. 5 subjek tu ada matematik, betul? Kan? 5 subjek tu ada matematik kan? Kenapalah dia tak letak muzik saja kan? Kalau tidak limit A tu kita boleh skor lebih daripada A yang kita ada. Okey, kemudian naiklah sekolah menengah. Menengah adalah form 1 sampai form 3. Awak ambil PT3 betul? Awak PT3 kan? Zaman awak PT3. Okey, PT3 ada matematik tak? Ada matematik? Ada? Hai, kenapalah dia tak letakkan subjek muzik ke atau lukisan? Ke ada lukisan? Saya pun tak pasti PT3 ada lukisan ke tak. Kalau dia letak muzik, mungkin kita lagi advance lah kita punya PT3. Tak apa, lupakan PT3. Awak ambil SPM. Semua ambil SPM. Ada matematik? Ada matematik? Ada AdMed? Siap-siap ada yang rasa AdMed lagi. Jadi awak rasa bahawa matematik tu setiap tahun awak meningkat, matematik tu ada di kelilingi awak. Suka atau tidak, dia mendampingi awak macam saka tau. Tahu macam saka? Saka ikut jawab ke mana-mana. Matematik pun sama, dia ikut jawab. Okey, tak apalah, abaikanlah matematik SPM. Okey, lega. Matematik dah tak ada lagi dalam hidup saya. Awak ambil cyber forensik. Matematik tu ikut awak juga. Okey, untuk cyber forensik, tak silap saya, ada 3 matematik yang awak akan jumpa lah. Okey, yang pertama yang ni lah, matematik 1 ni. Ni matematik 1 ataupun matematik asas. Okey, jadi dia sebenarnya matematik yang asas ni, dia adalah kesinambungan daripada SPM. Okay, bermaksud ada banyak bab-bab yang awak jumpa adalah sama lebih kurang macam SPM dan boleh jadi lagi mudah daripada SPM. Jadi siapa yang dapat A tu rugilah kalau dia tak dapat skor. Sebenarnya lagi senang sebenarnya daripada SPM. Siapa yang dapat B, ini peluang untuk dapat A. Siapa yang dapat C,
Ini peluang untuk awak menunjukkan diri awak, sebenarnya A pun milik awak juga. Okey, jadi kita tengok apa itu matematik. Okey, jadi ilmu pengetahuan mengenai nombor, bentuk, susunan, hubungan dan lain-lain dengan menggunakan simbol. Okey, yang ini daripada Kamus Dewan. Okey, ilmu pengetahuan mengenai nombor. Yang pertama, orang kata matematik ni berkaitan dengan nombor. Confirm lah. Tapi ada ramai yang tak tahu, boleh jadi menggunakan bentuk ataupun susunan dan ada juga perhubungan. Hubungan ni function lah. Pernah dengar function? Awak punya SPM BI ke BM? Ke campur? Saya BI. BI ya. Okey, sebab kita punya medium pengajaran bahasa Melayu. Jadi kalau ada yang tak faham boleh tanyalah. Nanti saya akan tukar kepada bahasa Inggeris punya term lah. Jadi hubungan kat situ function dan lain-lain dengan menggunakan simbol. Kadang-kadang simbol pun kita guna. Bukan setakat simbol, kita gunakan sebagai unknown juga. Tahu unknown? Tahu. Tahu? Biasanya unknown paling famous apa? X. X lah, Y. betul. X, Y, A, B, C, D, E sampailah Z. Semua itu kita gunakan sebagai unknown ataupun simbol-simbol yang suka digunakan. Okey, tengok. Sangat penting sehingga setiap peringkat diselitkan pengajaran berkaitan matematik. Penting, sangat penting. Okey, macam saya katakan tadi lah, daripada baby sampai awak SPM, kononnya lepas SPM dah tak ada matematik, tak. Cyber forensik pun still awak ambil matematik, lagi advance matematik dia. Okey, maksud advance tu bukan maksud subjek ni advance, tak. Maksud awak akan jumpa lagi matematik yang advance dalam peringkat-peringkat dalam cyber forensik awak. Yang awak akan gunakan lagi, menggunakan komputer lah. Okey, untuk kegunaan awak punya program punya cyber forensik tu. Jadi nak tak nak berdampinglah dengan matematik. Okey, saya nak tanya satu soalan. Siapa tahu apakah nombor yang paling besar di dunia ni? Tahu boleh try jangan risau. Yang salah saya betulkan. Ada? Nak try? Tak ada? 10. 10 yang paling besar ke? Saya try dulu. 10 yang paling besar? Bukan kan? Sebab ada nombor 11. 100. 100 yang paling besar? Tak ada. Sebab apa? Sebab ada 100 atau 200. 1. Okey, 1000. 1000 yang paling besar? Pun tak ada. Sebab awak ada sejuta. Sejuta yang paling besar? Pun bukan. Awak ada bilion. Bilion yang paling besar? Pun bukan. Awak ada trilion. Trilion yang paling besar? Pun bukan. Kan? Ada. Betul? Nombor yang paling besar yang saya tahu nama dia adalah Nombor Graham. Nombor apa? Nombor Graham. Graham? Nombor apa tu? Entah, tengok Google. Spotlight. Dia tulis apa? Graham? Ejaan dia apa? Draw. Select more text. Okay. Okay, nombor yang paling besar yang saya tahu nama. Yang saya tahu nama lah. Sebab yang lagi besar saya tak tahu nama. Nama dia adalah zillion. Zillion, Z. Dia gunakan huruf Z. Jadi ada berapa kosong? Kalau juta berapa kosong? Juta ada 6 kosong. Betul? Kalau billion ada berapa kosong? Billion ada 9 kosong. Okay. Kalau billion dia ada 1,000, ratus ribu, juta dengan billion. Okey, bermaksud dia ada 3. Okey, betul. Itu 1 billion. Kalau 1 trilion. Okey, kalau saya salah eja bagi tahu 3. Itu. Dia tambah lagi ribu pada bilion tu. Maksud bilion ni adalah 1,000 juta. Trilion adalah 1,000 bilion. Zillion dia ada berapa? Dia ada 21 kosong. Ini adalah 1 zillion. Dia ada 21 kosong. Ini nombor yang terbesar yang saya tahu nama dia. Dia bukan nombor paling besar. Dia terbesar yang saya tahu nama. 1 zillion lah. Ada 21 kosong. Yang ini saya jumpa masa darjah 6. Saya yang jumpa tak. Ada orang beritahu saya masa saya darjah 6. Saya ingat lagi sampai sekarang. 21 kosong, 1 zillion. Jadi apa sebenarnya nombor yang paling besar ni? Kita duk cerita ni apa nombor paling besar? Okey, nombor paling besar adalah
nombor yang paling besar, angka dulu. Adalah infinity. Dalam matematik, dia tak ada nombor yang paling besar dan cuma kita boleh andaikan sahaja setiap nombor tu kita boleh tambah dengan kosong di belakang. Jadi nak tak nak kita andaikan nombor terbesar tu sebagai infinity. Simbol 8 baring tu. Tahu kan? Pernah dengar kan? Jadi apakah nombor terkecil? Dia dah tahu nombor terbesar apa nombor terkecil? Kosong paling kecil Tak juga. Yang paling kecil adalah negative infinity. Pun macam tu juga. Matematik ni, positive infinity sebelah kanan, negative infinity di sebelah kiri. Itulah nombor-nombor yang kita ataupun yang ahli matematik kaji. Okey. Tadi saya dah sentuh tentang pengenalan matematik. Yang kedua, saya nak kenalkan indahnya matematik. Ramai yang tak tahu sebenarnya matematik itu indah. Kalau tidak, taklah ada orang yang suka. Betul. Kalau awak suka pada seseorang, apa yang awak nampak pada benda tu? Cantik, awak nampak dia baik, awak nampak dia bagus. Kalau dia tak bagus, awak tak sukanya. Betul? Betul kan? Sama matematik ni. Saya suka dia sebab dia nampak indah di mata saya. Okey, apa yang indahnya tentang matematik ni? Okey. Ini antara piramid-piramid nombor yang saya jumpa untuk awak tengok. Okay, kalau awak tengok, apakah persamaan nombor-nombor ni? Di depan dia ni adalah nombor 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sampailah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika nombor-nombor ni didarab dengan 9 dan ditambahkan dengan piramid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, dia akan jadi nombor 11, 111 dan juga sehinggalah nombor yang terakhir ni adalah 1 bilion last. Ataupun semua nombor 1 lah sebenarnya. Ni piramid nombor. Kalau tak jumpa boleh cari dekat Google. Okey, ni piramid nombor yang kedua. Kalau nombor 1 didarabkan dengan 1 dapat 1. 11 darab dengan 11, 1, 2, 1. Kalau 111 darab dengan 111, 1, 2, 3, 2, 1. Agak-agak kalau next nombor berapa? Kalau 1111 darab dengan 1111 dapat berapa? Cuba tengok. Dapat 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Begitulah yang seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Dan juga sehinggalah yang last, kenalkan awak dengan game matematik. Pernah dengar sudoku? Pernah main? Pernah habis? Bolehlah. Okey, ini sudoku. Sudoku adalah awak susun nombor 1 sampai 9 dalam sistem yang diletakkan ni supaya setiap lajur dan baris tidak ada ulangan. Berdasarkan kotak-kotak juga. Okey. Ramai orang tak tahu sudoku bukanlah nombor purely matematik. Okey, bukanlah game purely matematik. Sebab apa? Sebab dia digunakan nombor jadi orang andaikan dia matematik. Tak, sebenarnya sudoku ni adalah mainan logik. Sebab apa? Sebab nombor ni kalau awak tukar kepada 9 bentuk yang berbeza. Bentuk apa-apa je ataupun awak gunakan ABC sampai dan huruf, awak still boleh main sudoku. Dengan syarat yang samalah. Tidak ada huruf A yang sama untuk setiap baris dengan lajur dan juga dalam satu kotak ada satu A sahaja. Kalau menggunakan fungsi yang sama, still awak boleh main sudoku. Boleh faham? Boleh? Saya cuba terangkan kat situ. Okey, yang kedua adalah kakuro. Kakuro ni betul-betul matematik. Okey, awak susun nombor 1 sehingga 9 dengan syarat hasil tambah adalah sama dengan petunjuk yang diberikan. Okey, dia sebenarnya kakuro ni adalah silang kata nombor. Ni kakuro. Awak boleh Google kalau nak try main. Maksudnya macam ni. Kalau 3 kat sini dia tulis 3 bermaksud 2 lajur ni adalah hasil tambah yang berdapatkan nombor 3. Contohnya apa? Apa nombor yang dapatkan 3? Dan nombor tu tak boleh sama. Apakah nombor yang dapatkan 3? 1 tambah 2 lah. Betul kan? 1 tambah 2. Sahaja.
Yang dapatkan 3. Jadi bermaksud salah satu daripada kotak ni mestilah nombor 1, salah satu daripada kotak ni mestilah nombor 2. Jadi nak tahu mana betul mesti berdasarkan yang lintang ni pula. Begitulah seterusnya. Kalau nak try boleh. Nama dia Kakuro. Saya nak kenalkan saja. Tapi untuk yang menarikkan lagi minat awak untuk subjek matematik ni adalah magic. Yang ni kena try. Magic dalam matematik. Okay, ada 2 magic yang saya nak kongsikan dengan awak. Dan magic ni adalah benda yang betul-betul menarik saya minat dalam matematik ni. Okay. Apa maksud magic? Magic ni maksudnya silap mata lah kan? Betul kan? Magic silap mata dalam bahasa Melayu kan? Tapi dalam matematik, kita tak panggil dia silap mata. Kita panggil dia silap kira. Okay, kita tengok. Okay, rujuk skrin. Yang ni kena rujuk skrin. Okay. Okay, bagi saya 4 nombor. Bagi saya 4 nombor. Apa-apa nombor? Lagi? 7. 7. 5. 5. 8. 8. 1. 1. So, macam seorang je ada dalam kelas ni saya rasa. Okay, nombor dia 7581. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Belakang sekali adalah 9, 7, 5, 7, 2. Okay. Okay, bagi lagi saya 4 nombor. Bagi lagi. Bagi lagi 4 nombor. Berapa? 3. 3. 4. 4. 9. 9. 2. 2. Okay. Okay. Bagi lagi saya 4 nombor. 4. 4. Lagi? 3. 3. 2, 0. 2, 0. Okay. Jadi. Okay, sekarang ni saya nak awak tambahkan 5 nombor yang di atas tu. Tambahkan 5 nombor yang di atas tu dapat jawapan berapa? Tambah Sama. Apa yang sama? Jawapannya adalah apa? 2, 7, 5, 7, 9. Okey, macam pernah nampak nombor ni tadi. Okey, sama dengan bawah. Okey, jadi kat sini kalau awak perhatikan, nombor ni saya tulis bila? Sebelum siap soalan tambah awak ni kan? Betul? Sebelum siap nombor awak ni dia tambah. Okey, ataupun sebelum minta nombor-nombor yang lain tu. Jadi, inilah magic dia. Magic ni adalah magic soalan, jawapan sebelum soalan. Jadi nak tahu rahsia dia? Nak tahu rahsia dia? Okay, rahsia dia adalah macam ni. Yang ini nombor pun saya minta awak bagi. Jadi bila awak bagi nombor ni, saya tambahkan dengan sesuatu nombor, saya tuliskan jawapan. Sebab apa? Sebab operasi kita ni operasi apa? Operasi apa? Operasi tambah. Maksud daripada nombor asal ni, saya tambahkan dengan sesuatu nombor yang saya tahu, nombor rahsia lah, dapatlah jawapan dia. Jadi macam mana saya nak tentukan nombor saya rahsia saya tu adalah nombor yang awak akan bagi kemudian. Betul kan? Jadi kata kuncinya adalah pada 4 nombor ni adalah 2-2. Okey, 2 nombor ni dulu. 3492 ni awak bagi, betul? Betul kan? 3492 awak bagi. Kemudian saya top up 6507. Jadi apa tujuan saya top up? Tujuan saya top up nombor tu, saya nak jadikan nombor awak ni. Nak jadikan nombor awak ni menjadi nombor yang saya nak. Cuba tambah 2 nombor ni dapat berapa? Tambah je. Congak boleh, jangan risau. Senang je tu. Jadi berapa? 9999. Betul.
Dia jadi satu nombor 9999. Takkan lari. Okey, awak bagilah nombor apa dekat sini. Saya top up nombor awak supaya dia jadi 9999. Atau awak bagi lagi 4 nombor. Saya top up nombor awak tu, dia jadi sama. 9999. Bermaksud, okey, apa pun nombor awak bagi kat sini, apa pun nombor awak bagi dekat sini, yang saya minta kemudian, saya top up nombor awak tu, kedua-dua nombor tu, menjadi nombor ni. Nombor 9999. Maksudnya 9999. Bermaksud, pada awal lagi saya dah tahu kita punya jalan kerja ni ataupun jalan soalan ni adalah nak tambahkan nombor yang first ni dengan nombor apa? Dengan nombor 9999 dan juga 99 yang kedua ni. Bermaksud saya tambah 2 kali 999. Yang itu akan dapat jawapan yang sama. Okey, boleh? Okey, jadi masa pun dah nak tamat. Okey, saya stop share dulu. Okey, apa-apa nanti kita akan berhubung dalam Telegram lah. Okey. Kelas kita 3 jam, 9.30 sampai 12.30, betul? Tapi kita live lebih kurang sejam ke 40 minit saja. Okay, sebab saya nak save data awak lah. Okay, nak save data saya juga. Okay, kemudian kita akan ada perbincangan untuk lagi 2 jam tu. Saya bagi soalan, awak jawab. Kemudian kalau perlu saya terangkan. Kalau awak dah terror, awak yang terang pada saya. Okay, boleh? Boleh. Oh, awak semua boleh. Bagus awak ni ya. Senang saya ajar, senang. Okay. Okay, jadi saya stopkan share dulu. Nanti saya akan sharekan dalam Telegram kod untuk Google Classroom. Dan dalam Google Classroom tu dia tak banyak lagi ada benda. Saya akan update setiap minggu. Bermaksud kalau minggu ni kita perkenalan, kita ada perkenalan lah. Okay, kemudian kalau kita minggu depan belajar bab 1, dia ada bab 1 lah. Jadi saya tak nak nanti kalau saya letak semua Google Classroom tu sampai bab 9 ke bab 10, awak dah baca siap-siap, nanti awak tak datang kelas. Betul? Betul? Oh, kali ni tak betul. Bagus. Bagus awak ni. Okay. Kita buat yang mana kita mudah lah. Itu sahaja sesi live kita untuk hari ini.